Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Mukhriz bin Khairul Azli, nombor matrik 1914112. Saya adalah selaku pengarah program di bawah program Cara Mengenali Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, saya akan perkenalkan diri. Nama yang diberi nama Musfirah Nabila binti Mustazah Razak, nombor matrik 1914120. Ana Sasadi binti Nur Azam. Ana sebagai setiausaha dalam latihan bina insan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Afiq Jari. Saya Nur Hazmaniza binti Muhammad Hanafi, nombor matrik 1914121. Nama saya Muhammad Afiq Aiman bin Ahmad Rozaidi, nombor matrik 1914114. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Razi, nombor matrik 1914105. Nama saya pula Abdul Muiz bin Ghazali, nombor matrik 1914108. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Muhammad Zainal Abidin, nombor matrik 1914109. Saya Adam Fahmi bin Muflis, saya merangkap biro, aktiviti dan juga moderator. Nama Muhammad Mansur bin Abu Hanifah, nombor matrik 1914196. Saya daripada biro perhubungan. Nama Amira Afiq bin Abdul Ghani, nombor matrik 1914098. Saya Fatimah Aizzatul Nawarah binti Suhaimi, nombor matrik 1914099. Saya daripada Biro Perhubungan Luar. Ismi Muhammad Arif bin Arifin, nombor matrik 1914107. Nama Muhammad Farid Kamal bin Aziman, nombor matrik 1914115. Nama saya Ahmad Mustaqim bin Ahmad Zaki, nombor matrik 1914103. Nama saya Muhammad Azmi bin Yahya, nombor matrik 1914111. Saya daripada Biro Cenderahati. Ismi Muhammad Amirul bin Sa'ad Sukri, nombor matrik 1914106. Saya Ani Hazim bin Azizuki, nombor matrik 1914118. Saya Syazira binti Rusdi, nombor matrik 1914116. Saya Syed Safiruddin Azhad, 1914095. Saya Ahmad Mubashir bin Khairuddin, nombor matrik 1914102. Saya adalah selaku pengarah program di bawah program Cara Mengenali Ulama. Tugas saya sebagai pengarah program adalah memastikan setiap ketua biro dan ahli jawatan kuasanya menjalankan tugas dengan baik dan teratur. Kemudian tugas saya sebagai pengarah juga perlu menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi, sama ada daripada segi teknikal ataupun salah faham mengenai skop kerja mereka. Dan cara saya menyelesaikannya adalah dengan cara saya berbincang dengan timbalan pengarah, kemudian kami merujuk kepada penyelaras kami iaitu Ustazah Farah dan menyelesaikan dengan cepat. Kemudian setelah selesai sahaja program Cara Mengenali Ulama ni yang diadakan di dalam FB Live, alhamdulillah kami mendapat sambutan yang cukup baik dan mendapat feedback yang bagus daripada pelbagai pihak. Pertama sekali daripada panel jemputan, daripada penonton yang menjawab kuis, di mana kami melakukan kuis di mana berkaitan tentang program yang kami lakukan. Kemudian daripada penceramah atau daripada penyelaras program sendiri. Baik, yang pertama saya sebagai timbalan pengarah telah membantu pengarah kita untuk menjalankan program ini, dan juga ahli-ahli yang lain, setiausaha, AJK dan biro-biro lain dari pelbagai segi aspek yang kami tolong, dan juga kami bekerjasama dengan baik, alhamdulillah. Dan juga kami telah menjayakan macam-macam dengan daripada permulaan program, yakni mencari siapa bakal memimpin kami, yakni pensyarah kami, dan juga saya telah bekerjasama dalam AJK Multimedia, yakni membuat poster dan membuat video, bantu rakan-rakan bagi idea, sumbang idea dan macam-macam lagi yang kami buat. Pada sesi kali ini, Alhamdulillah, untuk program Cara Mengenali Ulama ini saya telah diberikan amanah untuk menggalas tanggungjawab sebagai timbalan setiausaha. Alhamdulillah, sepanjang program ini saya telah mempelajari banyak perkara. Begitu juga saya terlibat dengan urusan menghubungi penceramah, dan dari sini saya telah mempelajari banyak soft skills dan
kaedah-kaedah berhubung dengan orang luar. Okey, untuk subjek program subjek latihan bina insan ni saya pegang jawatan bendahari. Okey, pengalaman saya sepanjang jadi bendahari untuk program ni bagi saya mencabarlah kan, sebab by online dia mencabar itu dari segi mental, sebab nak fikir macam mana, macam untuk kami punya kumpulan ni masalahnya dari segi dana kan, tak cukup dana. So dari segi mental tu banyak benda lah nak kena fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Kalau dari segi program face to face, dia akan penat fizikal dan mental macam tu. Tapi bagi saya tetap mencabar juga, sebab saya first time jadi bendahari untuk program besar. Boleh dikatakan program subjek latihan bina insan ni besar lah bagi saya. Itu sedikit lah yang saya boleh cerita tentang pengalaman saya. Jadi kat sini saya akan menceritakan sedikit lah tentang pengalaman saya dalam sepanjang saya menjayakan program dalam menjadi timbalan bendahari. Baik. Sebelum tu saya nak bagi tahu sikit, sebelum saya menjadi timbalan bendahari, asalnya adalah saya menjadi bendahari, dan saya tukar kepada timbalan bendahari adalah disebabkan ada satu perkara yang tak dapat dielak, yang mana saya terkena wabak denggi waktu awal-awal, dan disebabkan itu saya tidak dapat mengikuti apa-apa perkembangan dalam menjayakan program dalam masa 2 minggu tu. Jadi saya minta tukar dengan saya punya timbalan bendahari, tukar kepada menjadi ketua bendahari. So sebab tu saya menjadi timbalan bendahari, dan alhamdulillah dengan izin Allah, lepas 2 minggu tu saya sihat walafiat dan saya dapat meneruskan tugas saya, yang mana saya lebih kepada tugas saya adalah mengingatkan yang lain yang mana terlepas pandang dalam membayar yuran dalam program ini, dan juga ada saya DM secara personal kepada orang-orang yang terlepas pandang, dan juga saya sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah saya dapat belajar pelbagai ilmu, yang mana bahawa nak menjayakan suatu program bukanlah suatu perkara yang mudah. Jadi saya amat bersyukur kerana dengan izin Allah dan juga dengan dorongan Ustazah Farah, yang mana memberi sokongan dan juga semangat kepada saya, yang mana walaupun saya asalnya rasa macam down kerana tak dapat menjayakan dengan baik, tapi alhamdulillah selepas tu saya dapat menjayakan juga bersama-sama, dan juga saya berterima kasih juga kepada rakan-rakan yang lain kerana dapat membantu saya dalam menjayakan program bersama. Dari kumpulan dana akan menceritakan tentang pengalaman kami dalam menjayakan latihan bina insan ini. Pertama sekali, kami ingin mengutip dana daripada syarikat-syarikat besar seperti Lotus, Giant, Tesco dan macam-macam. Akan tetapi kami tidak mendapat surat kuasa daripada kuis, dan antara faktor kedua ialah syarikat-syarikat besar tersebut telah menutup akaun mereka pada akhir tahun, dan kami tidak mendapat untuk mengutip dana-dana tersebut. Baik, maka antara ikhtiar yang kami ambil bagi menyelesaikan isu ini ialah dengan meminta dana daripada seorang private source sebagai pinjaman. Namun ketiadaan surat kuasa daripada kuis, maka kami yakin tidak akan mampu mengembalikan wang tersebut kepada private source tersebut. Maka dengan ini ahli dalam majlis tertinggi telah bermuafakat untuk meminta setiap ahli daripada latihan bina insan ini untuk menambahkan RM12 seorang bagi menjayakan program ini. Selain dari itu, pengarah program yakni Daniel Mukhris juga telah mengarahkan kami untuk melakukan 2 tugas, yakni daripada 4 orang ini, 2 orang menyediakan soalan bagi para peserta yang akan ditanyakan di akhir program, yakni sebanyak 4 soalan, dan pasukan kedua pula untuk melakukan ayat-ayat hebahan. Okey, baik, seterusnya daripada 2 tugas yang
kami yang telah diberikan oleh pengarah tadi, iaitu membuat soalan dan membuat ayat hibahan mengenai program ni. Namun ayat hibahan itu telah diambil alih oleh salah seorang daripada MT. Jadi tugasan kami pada ketika itu hanya tinggal membuat soalan saja. Dan kemudian dua orang daripada ahli tim dana ini telah dipindahkan ke dalam tim khas, yang mana ahli itu adalah saya dan saudara Arif Arifin, yang mana dalam tim tersebut Kak Salasabil telah membahagikan dua tugas utama kepada setiap ahli dalam tim khas tu. Yang pertama, tugas dalam tim khas tu adalah untuk menghebahkan mengenai program kita ini. Dan tugas yang pertama yang diberikan adalah membuat hebahan di dalam kuis, dan yang kedua adalah membuat hebahan di luar kuis. Dan saya telah ditetapkan tugas dalam membuat hebahan di dalam kuis, dan perlu mencari MPP untuk meminta kepada mereka supaya dihebahkan program kita. Dan saya telah mencari salah seorang MPP, iaitu Abdullah Muzakir bin Kamaruzaman selaku NAB yang di-Pertuan 3 untuk membantu dalam memviralkan atau menghebahkan program kita ini. Biro aktiviti saya punya skop pekerjaan adalah saya dan Daniel menyediakan program dan menguruskan waktu-waktu di mana bila penceramah nak mula start penceramah, bila opening program, dan bila penceramah harus tamat berceramah, memberi talk. Dan itu adalah skop pekerjaan saya, iaitu menyusun jadual-jadual sepanjang program berjalan secara langsung. Dan sebagai seorang moderator, saya menyediakan skrip dengan bantuan-bantuan rakan. Saya yang pada awalnya perancangan awalnya kami ingin membuat satu video, bukan video, maksud saya satu program yang mana sesi soal jawab. Saya akan bertanya kepada ustaz, iaitu panel, dan panel akan menjawab. Itu pada mulanya, dan di saat-saat akhir panel menyediakan slide dan kami terpaksa ubah skrip saya sebagai seorang moderator. Dan itu adalah skop pekerjaan saya semasa program ini berjalan sebagai seorang biro aktiviti dan juga moderator. Saya daripada Biro Perhubungan. Tugas saya adalah membantu Ketua Biro Perhubungan menghubungi pihak PPT untuk mengizinkan menggunakan media sosial mereka. Sini saya memegang jawatan sebagai biro khas, iaitu menjadi seorang promoter untuk program ini. Dan saya mempromot program ini kebanyakannya di media sosial, contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Saya dalam biro multimedia, dan job scope pekerjaan saya adalah dalam mengedit video seperti video trailer dan juga video yang Ustazah sedang lihat sekarang ini. Antara pengalaman atau cabaran yang saya hadapi semasa saya menjalankan program ini adalah, boleh dikatakan saya beberapa kali mengedit video trailer. Untuk pertama kali saya edit, di reject kerana ada masalah seperti font gelap, dan juga ada juga yang mengatakan color dalam video tu tak berapa nak cerah ataupun tak berapa nak nice. Untuk video kedua, di reject juga kerana asalnya kita nak panggil penceramah A, tapi disebabkan penceramah A tidak ada masalah yang berlaku, jadi terpaksalah ambil penceramah yang B. Bila ambil penceramah yang B, terpaksalah saya membuat semula trailer itu. Jadi itu antara cabaran dalam biro multimedia ini. Saya dari Biro Multimedia dan Promosi. Pengalaman saya semasa menguruskan program ni adalah saya tidak dapat sangat untuk membantu biro kerana saya terlibat dengan banjir. Jadi apa yang saya dapat bantu adalah saya memberi idea untuk contoh poster dan contoh video. Seterusnya untuk laporan akhir, saya juga membantu dengan saya menulis laporan akhir tersebut. Dan saya merupakan ketua bagi Biro Teknikal. Tugas kami adalah dalam memastikan program
berjalan dengan lancar dan memastikan StreamYard dapat digunakan dengan baik semasa program berlangsung. Banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapat daripada program ini, daripada segi peranan saya sebagai biro teknikal. Saya dapat pengalaman mengurus atur dalam media penstreaman seperti di FB Live dan juga StreamYard. Dan banyak juga yang saya dapat belajar daripada kerjasama secara berpasukan dalam membuat kerja dengan ahli-ahli rakan saya yang lain dan juga ahli-ahli majlis tertinggi. Dan dari segi penyampaian penceramah, banyak input-input ilmu dan pedoman nasihat daripada penceramah berkaitan ahli ulama yang saya dapat. Semuanya sangat bermanfaat. Saya ahli biro teknikal dan alhamdulillah sepanjang program ni pengalaman saya semuanya positif dan banyak benda baru yang saya belajar, terutamanya berkaitan dengan pengurusan program ceramah ni. Dan alhamdulillah saya dapat rakan-rakan dan lecturer yang sangat memahami, sangat memberi kerjasama dan sangat membantu, alhamdulillah. Pada biro cenderahati, dan saya punya skop pekerjaan saya adalah untuk mencari hadiah, dan saya punya experience sendiri masa time saya tengah buat untuk menyediakan untuk cenderahati ni, ialah tengah untuk time-time PKP apa semua. Jadi kita orang punya tugas ni mendapat satu idea untuk membagikan cenderahati ni secara online saja ataupun melalui media Shopee. Sebab yang pertama sekali ialah ia mudah dan cepat dan dapat dalam pada masa sama dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan berjaya. Baiklah, saya di sini sebagai timbalan pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama, terutama kepada Ustazah Farah yang telah membimbing kami dan juga ahli-ahli kumpulan yang telah memberi kerjasama yang baik untuk menjayakan program ini secara online, dan insyaAllah ia akan memberi manfaat kepada mereka semua dan juga saya sendiri. Dan saya harap kamu semua mengambil pengalaman ini dan cuba perbaiki pada masa hadapan dengan lebih baik dan menggunakan pengalaman yang ada ni, manfaatkannya pada masa hadapan, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang membantu untuk menyebarkan program-program kami ini dengan jayanya, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih semua atas kerjasama dan atas peluang yang diberikan kepada saya ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan, terutamanya Ustazah yang sedia membantu dan sudi membantu dalam segenap pekerjaan yang kami lakukan sepanjang program ini berjalan. Dan sekali lagi, terima kasih diucapkan. Saya nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan, kepada Ustazah Farah sendiri dan kepada penceramah atas pengalaman ini. Saya harap lepas ni kami dapat buat lagi program-program anjuran majlis-majlis seperti ini untuk memberi input dan ilmu yang lebih banyak kepada masyarakat semuanya, insya-Allah. Akhir sekali, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang dah bersama-sama menjayakan program ceramah ni. Terima kasih semua. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama dalam program ini, dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.